Okay, sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas dan gambar nampak okey, boleh tekan 1. At least saya tahu. Awal awal dah tahu dah. Dah tahu dah soalan kan. Soalan bocor. Okey, jap saya check. Saya ada share juga link dekat dekat Facebook. Tapi link untuk Google, apa ni, YouTube punya ni lah. Okey, dah ada dah. Sebab Facebook tak bagi buat live, berapa lama tah saya pun lupa dah hari tu, yang isu Palestin tu kan. Ada jugalah saya ingat ramai yang kena apa ni, Facebook profile ataupun page kena restricted sebab kita post berkenaan dengan Palestin apa semua kan, yang pasal kekejaman Yahudi Zionisme tu. Itulah tu kesan dia. Baru share satu post je pun dah kena ban. Itulah. So kita tahulah sebenarnya kan. So okay. Kita start Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah malam ni kita sambung sesi yang diskusi semalam. Semalam kita dah discuss beberapa counter lah, termasuk indeks apa ni, sectorial index apa semualah. Okay. So insyaAllah malam ni kita tengok lagi mana-mana yang sempat lah. Kita tengok lagi mana-mana yang sempat dan kita tengoklah diskusi apa-apa yang perlulah. Okay. Sebab saya punya plan sebenarnya bermula daripada minggu ini saya akan buat sesi diskusi yang berterusan lah. Mungkin kita akan buat setiap minggu lah. Walaupun tak adalah setiap hari kan, sebab saya pun perlu rehat juga. So mungkin dalam seminggu kita akan buat beberapa kali lah. Okay. Saya bahagikan kepada 3 kategori live. Ada 3 kategori live. Saya apa ni, saya tulis sikit lah Saya ni kan nak kena conteng-conteng baru puas hati. Sekejap buka PowerPoint dulu. Kalau tak conteng-conteng rasa macam kekurangan sesuatu kan. Kalau nak share kan, kalau kita conteng-conteng kan rasa ada something lah kita share kan. Okay, so saya share screen. Screen okey tak? Boleh nampak tak? Kalau nampak boleh tekan 1. At least saya tahu tuan-puan punya respon macam mana. Screen nampak tak? Kalau nampak tekan 1. Rakan-rakan dekat YouTube pun kalau nampak screen boleh tekan 1. Cuma dekat YouTube ni dia delay sikit lah, dalam 20 second. Saya dah ulang benda sama je kan. Sampai tuan-puan tahu kan. Dia akan delay 20 second untuk YouTube. Okay. Okay, nampak jelas Okay. So, untuk sesi live sebenarnya saya ada 3 kategori yang saya kena bagi perhatian. Okay, untuk sesi diskusi lah. Okay, sesi diskusi. Dan setiap sesi ni dia ada apa ni, kriteria diskusi topik yang saya kena tekankan. Pertama sekali, yang prioriti saya adalah VIP CDS, okay, CDS client group. Okay. Yang ni yang prioriti yang pertama. Okay. Dalam topik dalam group VIP ni kita discuss semua yang in detail lah. Okay. In detail kita discuss lebih pada tactical, bukan tactical. Tactical ni maksudnya adalah intraday, termasuklah intraday, BTST, walaupun jarang-jarang juga kan, tapi banyak juga kita sentuh jugalah tapi paling selalu saya akan sentuh berkenaan dengan swing dan diskusi-diskusi counter, pilihan dan berpotensi. Okay. And then dalam grup VIP ni memang sebabkan grup VIP ni semua adalah saya punya klien. Okay, semua adalah saya punya klien CDS yang buka akaun A+ under saya dan subscribe ambil grup VIP. Kami discuss investment advice lah. Okay, ada investment advice dalam itu. Seperti yang saya discuss semalam, investment advice ni dia termasuklah saranan untuk hold, saranan untuk
saranan untuk buy, sell dan hold lah. Okay. Tapi berdasarkan counter pilihan lah, maksudnya tuan puan pilih then baru kita discuss lah macam tu kan. Okay, so apa lagi? Diskusi berdasarkan diskusi penerangan lah, penerangan detail, cara guna indicators dan chart, and then diskusi silibus. Okay, diskusi silibus yang ada dalam grup. Sebab untuk grup VIP ni ada banyak, ada lebih kurang dalam lebih daripada 30 video silibus yang saya dah sediakan. Dah tak nampak dah. Saya kena kecilkan tulisan dia. Okey. Kalau saya kecilkan tulisan ni, tuan-puan boleh nampak tak? Kalau nampak tekan Y, tekan Y. Kalau nampak tulisan ni kecil ni, tekan Y kalau nampak. Kalau tak nampak tekan X. Nampak ah? Okey. Dekat YouTube kalau nampak tekan Y. Kalau tak nampak tekan X. Lebih daripada 30 video silibus tactical dan teori-teori yang wajib lah, saya letak kat sini, wajib anda tahu sebelum trade dengan serius. Kenapa nak kena belajar semua ni? Sebab kita nak elakkan loss lah sebenarnya kan. Walaupun memang loss tu benda yang mesti dilalui oleh semua traders. Tak ada seorang pun traders kat dunia ni yang tak pernah loss, melainkan dia trade sekali profit, besoknya dia mati. So dia tak pernah loss lah kan. Okay. Ataupun dia trade sekali profit, ataupun 2-3 kali dia profit, lepas tu dia tutup account. Dia dah tak trade dah lepas tu. So maksudnya dia tak pernah loss lah. Tapi kalau sekiranya tuan-puan memang nak jadikan trading ni salah satu daripada source of income ataupun side income ataupun alternatif kepada income dan sebagainya kan, tak boleh lari lah, tak boleh lari daripada loss. Itu adalah benda yang semua orang tahulah. Tak perlu sembang lah cakap tak pernah loss dan sebagainya kan. Memang tak ada lah sebenarnya. Okay, even Warren Buffett pun sekali dia loss billion. Okay, masa dia beli airline apa tah, saya lupa dah. Tapi dia pernah beli airline punya company bila ada bencana ni, baru-baru je rasanya, bila ada bencana apa tu yang airline tak boleh bergerak ni, rasanya COVID ni kot rasanya, dia rugi banyak. Okay, dia rugi banyak. Okey, ini kategori yang pertama. Bukan kategori yang pertama. Yang kedua adalah grup CDS client. Okey, grup ke CDS client. Ini adalah grup VIP CDS client. Okay, saya boldkan sikit lah. VIP ni dia special sikit. Mana dah? Ni. Okay. And then grup CDS client. Dalam grup CDS client, apa yang saya boleh discuss adalah diskusi counter secara umum. Okay. And then boleh melibatkan saranan investment advice. Okay. Dalam bracket investment advice jugalah. Okay. So investment advice ni buy, sell dan hold. Sebabnya saya boleh bagi sebab grup ini adalah grup klien. Okay. Grup ini adalah grup klien. And then lain-lain diskusi lah. Okay, lain-lain diskusi. Tapi saya cuba untuk tidak discuss terlalu detail. Sebabnya majoriti grup klien yang public ni mereka tak subscribe. Mereka tak subscribe grup VIP. So tak adalah indikator. So bila tak ada indikator yang saya pakai, saya rasa agak susah sikit untuk saya buat explanation. Sebab bila saya explain berdasarkan chart yang ada indikator yang saya pakai, tapi tuan-puan tak ada indikator tersebut, macam mana tuan-puan nak buat kajian chart selepas itu kan, selepas saya discuss tu kan? Unless kalau tuan-puan guna cara teknik analisis yang biasa, tak ada masalah lah. Okay. Sebab teknik analisis ni terlampau luas kan, kita tak boleh nak spesifik satu-satu teknik dan sebagainya, tapi generally dia ada rangka dia lah dan step-step yang kita boleh follow. Cumanya indikator yang saya pakai ni dia dah level yang macam mana saya nak cakap, satu step
ke depan berbanding dengan technical analysis yang biasa. Macam itulah. Okay. Dia advance sikit lah, advance sikit. That's why saya panggil VIP group. Sebab apa-apa yang kita discuss dalam group VIP, mereka yang subscribe indicator, dia dah boleh nampak sendiri dekat chat lah. Okay. Sama ada ahli-ahli group nak pakai ke tak pakai indikator tu lain cerita lah. Yang penting bila saya buat penerangan berdasarkan indikator yang ada pada chat tu, tuan pun boleh nampak lebih clear picture. Okay? Boleh nampak lebih jelas apa yang nak disampaikan. Okay. And then satu lagi, kategori umum lah ataupun public. Okay, public. Untuk public ni saya tak boleh nak discuss terlampau detail. Kita cuma boleh discuss counter secara umum berdasarkan technical analysis. Okay, technical analysis. Tak kisahlah guna indikator ke tak guna indikator, tak ada masalah. Cumanya dia tidak boleh melibatkan saranan buy, sell, hold dan lain-lain investment advice yang melibatkan mempengaruhi untuk buy, sell dan hold. So tak boleh sebut spesifik counter, contoh counter A, okay, beli counter A sebab counter A boleh naik lagi, ataupun beli counter B sebab counter B nak naik besok kan, ataupun counter C dah tak boleh dah kena jual sebab besok nak ada news dan sebagainya. Tu kalau macam tu tak boleh. And then apa yang tak boleh untuk public, jangan tanya counter apa nak beli. Okey, jangan tanya counter apa nak beli sebab ini dah termasuk dalam investment advice. Okey, jangan tanya juga kena sell ke tak, kena sell ke nak kena hold. Ini pun tak boleh. Okey, sebabnya dia dah termasuk dalam investment advice. Kalau untuk grup klien boleh. Okey. Ini boleh boleh tanya. Boleh tanya untuk investment advice. Untuk grup VIP pun boleh lah kan. Untuk grup VIP pun boleh lah sebab lagi-lagi lah sebab grup VIP ni dia lebih special lah kan. Even saya pun ada bagi juga counter-counter yang berpotensi untuk ahli-ahli VIP decide. Okay. Tapi ahli VIP ni mereka dah sepatutnya lah, saya expect mereka dah pro dah sebenarnya, sebab kita pun dah selalu discuss benda-benda yang melibatkan teknik dan sebagainya kan. Okay. So inilah 3 kategori live yang saya akan buat. Memang kita pun dah memang selalu buat dah pun sebenarnya. Cumanya untuk setiap kali live memang ada 3 pembahagian inilah. Okay. Ada 3 pembahagian ini. Kat mana nak TP? Boleh je TP kat mana-mana sebenarnya kan. Dia asalkan profit. Saya punya trading style very simple. Saya tak letak dekat mana yang saya wajib TP, tapi saya tahu bila profit yang mencukupi untuk saya TP. Itu saya punya style. Very simple. Tak stres nak kena tunggu sampai dia cecah segini, tak jugalah. Okay. Satu je, asalkan profit. Jangan TP masa loss. Masa loss jangan jual lah kan? Masa loss tu hold je lah kan. Dah profit TP lah, tak kisah mana-mana kan. Tak kisah mana-mana. 1 bit ke 2 bit, 3 bit tak kisah. Kalau dapat banyak bit bersyukur lah. Kalau dapat sikit bit pun bersyukur juga kan. Sebab apa? Sebab apa? Kalau kita bersyukur yang sedikit, nanti Allah tambah lagi banyak. Itu konsep dia sebenarnya kan. Bersyukurlah walaupun sedikit, tak kisah. Yang penting profit sebenarnya. That's why dalam group kita sentiasa tekankan satu kata-kata yang amat penting dan berkesan dalam trading. Ni semua orang tahu ni, sabar itu duit. Dalam trading ni kalau tuan-puan dapat pegang betul-betul ni, tak kisahlah tuan-puan dah trade berapa lama kan, trade ke jual beli saham ke dah berapa lama, pegang betul-betul ni. Okay, sabar itu duit, pegang betul-betul. InsyaAllah nanti bila dah semakin lama semakin lama kita trade kan, kita akan dapat appreciate kata-kata ni. Sebenarnya lah even ahli-ahli grup pun memang semua dah merasai dah benda ni kan. Okay, dah merasai dah benda ni. Okay. So inilah pembahagiannya. So masa untuk discussion bersama dengan grup VIP,
kita pergi very detail. Okay, kita pergi very detail. So saya perlukan soalan-soalan dan sebagainya untuk kita discuss lah kan. Kadang-kadang ada juga lah saya cakap kena rujuk balik video ni sebab daripada persoalan yang ditimbulkan saya dah tahu dah kalau ahli grup VIP once tuan puan tanya apa-apa soalan saya dah tahu dah okey dia belum tengok video ni, dia belum tengok video ni, dia belum tengok video ni. Saya dah tahu dah apa yang tuan puan belum tengok sebab semua benda memang kita dah sediakan dalam grup. Satu soalan pun saya dah tahu dah level yang tuan puan dah capai kan. Adakah masih dekat level basic ataupun dah masuk level advanced sikit ataupun dah pro. Saya dah tahu. Okay. Tanya satu patah perkataan pun saya dah tahu dah. Okay, contoh kan dalam untuk ahli-ahli grup VIP kan. Ada yang masih belum tahu tentang OR sedangkan ahli penerangan tentang OR ni daripada tahun 2017 saya dah sediakan dalam grup. Dan satu patah perkataan sahaja OR. OR tu apa ataupun nak buat apa dengan OR ataupun soalannya tiba-tiba OR ada dalam akaun CDS saya. Kalau ahli grup VIP tanya, then saya tahu dah. Okey, dia belum tengok video ni. So saya punya jawapan sila rujuk video ini sekian-sekian duduk kat mana-mana, tengok dulu. Duration dia adalah 1 jam lebih dekat 2 jam. Dah tengok semua, insya-Allah boleh faham dan baru boleh tanya. Macam tu. So kita guide dia supaya dia tahu di mana tempat nak cari jawapan. Okey. Untuk ahli grup klien CDS, saya tak expect daripada grup klien CDS ni soalan-soalan yang very advanced sebabnya mereka saya expect lah belum lagi ada follow mana-mana kelas apa semua yang detail kan dan belum lagi diperkenalkan dengan teknik-teknik yang advance apa semua. So saya expect soalan-soalan yang basic berkenaan dengan trading lah, lebih kepada platform, lebih kepada macam mana cara nak trade dekat M Plus punya platform apa semualah berkenaan dengan QB apa semualah benda-benda macam tu kan. Berkenaan dengan deposit, nak buka 5 layers, apa lagi. Kalau apa ni bank reject dan sebagainya macam itulah kan. Then untuk public ni pun saya tak expect soalan yang very advanced lah sebab normally public ni saya expect ramai lagi yang belum trade ataupun baru-baru nak belajar tentang trade dan sebagainya. Okay. Tapi sekiranya tuan-puan dah follow kita punya sesi-sesi live sebelum-sebelum ini sebenarnya saya dah berjaya cover 30 topik. Okay, 30 topik yang very basic fundamentally yang tuan-puan kena tahu sebelum trade. So hopefully tuan-puan boleh pergi balik ke perkongsian link-link yang saya dah bagi sebelum ni. Dekat YouTube pun ada. InsyaAllah dah go through satu-satu. 30 topik tu samalah seperti tuan-puan masuk kelas basic pelaburan saham. Lebih kurang. Cuma benda tu saya bagi percuma je. Okay, so boleh tengok balik. So okay. Untuk perkongsian pada malam ini agak panjang juga kita punya mukadimahnya. Sekejap saya rekod ke tak ni? Kan sekali tak direkod kan, kesian. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung diskusi counter. So saya share dulu counter. Alamak, Sasbadi juga keluar tadi. Okey, okey, sekarang saya open. So tuan-puan nak tanya soalan boleh terus type dekat, kalau dekat Zoom meeting boleh type dekat bahagian chatting. Untuk counter lah kan. Untuk YouTube type je dekat bahagian chatting YouTube tu. Okay. Tadi dah nampak tadi ada okey, Tuan Muhammad Reza tanya Jackson kan. Kita tengok Jackson. Mana saya tulis tu? Sini. Okey, Jackson. Pastikan kalau tuan-puan nak chat dekat Zoom meeting, untuk tu kan dia ada tulis tu kan. Sekejap saya alihkan ni. Ni. Nampak ni dekat sini? Tak nampak kan sebab tak nampak. Tak nampak. Sekejap saya screenshot lah untuk tuan-puan tengok. Dia macam ni. Okay. Ni bahagian chatting ni dia ada to ni kan, kepada kan. Make sure tuan-puan letak ni to everyone. Kalau sekiranya kita pilih kepada apa ni to private ke apa semua, dia orang lain semua tak boleh tengok. Okay, orang lain semua tak boleh tengok. Tekan kepada to everyone. Kalau YouTube dia memang untuk everyone dah kot kan.
Okay. Dekat YouTube apa ni, tuan-puan ada apa-apa nak tanya counter ke apa semua, just type je dekat bahagian chatting tu yang sebelah kanan tu kan. Tapi saya tak sure sebab macam tak ada respon je dekat YouTube ni kan. Tapi tak apalah. Okay. Ke YouTube dah disconnect. Macam okey lagi ni. Okay, Jackson lah. Kita tengok Jackson. Kali ni kita slow motion sikit. Semalam saya ingat macam kelas kabut sikit kan. Malam ni kita slow motion sikit. Okay. Pertama sekali, untuk Jackson ni, kalau kita tengok pada daily chart dia kan, daily chart dia masih lagi berada dalam fasa oversold. Tapi dia punya fasa oversold ni dah mula landai. Okay, dah mula landai. And then slowly, nampak tak ni? Slowly garisan hijau oversold dia ni, K-line tu kan, dah mula nak cross above garisan merah, D-line. So ini menunjukkan yang temporarily dia nak buat rebound. Okay? Temporarily lah. Okay? Temporary sahaja dulu. And then dari segi dia punya support, dia belum ada strong support lagi kat sini. Cumanya saya tak expect yang dia akan drop lagi jauh. Okay? Unless kalau tiba-tiba dah jadi zon merah. Kalau tiba-tiba masuk zon merah tu kena hati-hati. Okay? Kalau sekiranya daily masuk zon merah, memang kita akan expect dia akan drop jauh lagi. Okay, macam ni contoh Contoh dia cross jadi zon merah kan. So kalau zon merah, apa yang akan berlaku? Dia akan ada lagi beberapa kejatuhan lah. Okay, beberapa kejatuhan sebelum dia tamat. Normally macam tu. Kalau dia masuk zon merah. Kalau dia tak jadi masuk zon merah, dia sambung balik green zone, then kita akan nampak dia punya rebound itu agak strong. Okay. Sekarang ni tak nampak sangat sebabnya sini masih lagi horizontal pula. Dia punya purple histogram ni masih lagi di bawah daripada garisan tengah ni kan, kosong. So ini masih menunjukkan bearish punya pressure lah. Okay, masih menunjukkan bearish punya pressure. So Jackson ni personally saya cakap kena berhati-hati. Okay, kena berhati-hati. Kalau dia break dia punya support, dia akan drop lagi jauh. Okay, break support dia akan drop lagi jauh ke bawah. So memang kena hati-hatilah. Okay, even dia punya weekly pun nampak macam ada bearish pressure masih strong lagi sebenarnya. Kan masih kuat lagi dia punya bearish pressure dia. Sini pun tak masuk oversold area lagi kan. So boleh je kalau dia nak drop lagi jauh ke bawah sebenarnya. So kena hati-hatilah. Ini kalau tuan-puan perasan ni candle apa? Ali Group mesti tahu ni kan. Ali Group ni mesti tahu ni candle apa. Ini candle apa. Tak payah jawab lah. Sebab tuan-puan dah tahu dah. Okay, so Jackson saya ingat tak ada apa sangat lagi kita nak discuss. Tapi dia generally dia masih bearish lah. Okay, dia masih generally masih bearish. PRG agak menarik. Okay, PRG agak menarik. So daily belum masuk area overbought. So masih ada chances untuk dia membuat kenaikan lah kalau dia masih masuk area overbought. Okay. Sini ada oversold sikit. Sini adalah area oversold yang dah lama. Tapi sini dah rebound kan. Sini dah rebound. So sini adalah accumulation phase sekejap. Okay. So, dia dah menghabiskan overbought yang sebelum ini. Sikit je oversold kat sini. Dan sekarang dia menuju ke fasa overbought. Sepatutnya dalam fasa overbought baru kita akan nampak akan ada kenaikan lah. Okay. Cumanya untuk weekly. Okay, untuk weekly saya nampak kat sini dah ada dah tamat sebenarnya dia punya fasa oversold. Dia nak menuju ke fasa overbought. So high probability dia akan membuat rebound. Okay, dia akan membuat rebound. High probability lah. Okay, kita expect dia akan membuat rebound. So bila kita tak tahu. Okay, tapi adakah peluang untuk dia rebound? Ada. Sebab dia dah tamat dah oversold kan. So dia mesti kena menuju area overbought. And then apa yang lebih menarik lagi adalah sekiranya tuan-puan ada indikator ini, tuan-puan boleh tengok ini adalah dia punya histogram dia, warna purple ni menurun ke bawah and then dia mula menaik ke atas. Okay. Dia mula menaik ke atas dan mula menuju ke atas. Okay, mula menuju ke atas.
So kalau saya besarkan sikit lagi, sekiranya tuan-puan tak nampak, saya besarkan sikit lagi. Sini, area ini, area ini, once dia mula cross above zero line, garisan tengah dia tu, high chances dia akan masuk bearish, dia akan masuk bullish punya zone. Okay, high chances dia akan masuk bullish punya zone dan high chances dia akan masuk area overbought dan akan menaik laju. High chances lah. Tapi kita tak tahu bila. Okay, bila tu saya tak dapat nak jawab, tapi probability tu memang sentiasa ada lah. Okay, dalam kajian ni kita memang ada probability kan, boleh naik boleh turun. Exactly kita tak tahu. Okay, exactly kita tak tahu. Sebab tu kalau tanya saya kan, besok boleh naik lagi ke tak, Tuhan sahaja yang tahu besok apa jadi kan. Kita pun besok tak tahu hidup ke mati kan. Macam itulah. Okay, jawapannya ada kemungkinan dia naik dan ada kemungkinan dia turun. So both side boleh jalan. Okay, okay, ada rakan yang tanya Lehong. Lehong agak menarik tadi. Sesi dia sesi half pagi tu kan. Sesi half sebelah pagi tu, saya ingat saya kena buka A+ punya platform juga untuk lebih senang. Saya buka A+ punya platform sekali untuk tuan-puan nampak. Kejap tunggu dia loading sekejap. Untuk intraday, saya guna ticker chart. Kalau tuan-puan tak pernah belajar tentang ticker chart, nak kena belajar lah. Sebenarnya untuk intraday, ticker chart paling best lah. Okay? Apa itu ticker chart, kalau tak pernah tahu nanti saya tunjuk. Tapi saya tak ajarlah cara nak trade intraday menggunakan ticker chart. Unless kalau ahli grup VIP saya ada ajar lah. Kalau grup VIP memang ada syllabus tu. Even kita pun dah pernah buat kelas dah sebelum-sebelum ni untuk intraday kan. Saya dah stop lama dah tak buat kelas. Dan saya plan memang ada plan lah nak buat balik kelas untuk intraday, tapi saya dah tak boleh buat kelas untuk public. So tuan-puan kena at least ada akaun CDS under saya dan jadi klien under saya, CDSM Plus, baru layak untuk follow sekiranya saya ada buat kelas. Macam tu. Okay. Okay. Alamak, slow pula. Dia tak nak loading ni. Sekejap saya back. Sekejap ke sistem maintenance. Sekejap. Okay, okay dah. Okay, so macam Lehong tadi, dia tak Lehong kat sini, dekat bahagian ni. Bahagian most active tak ada pula. Second page. Ada. Okay. Kalau tuan-puan perasan kan, dia punya aktif sebelah half morning. Pagi tu daripada jam 9 sampai jam 12.30 sebelum dia tutup tu kan. Masa tu dia dah mula aktif. Masa ni kita nampak lah ada volume masuk. Okay, ada volume masuk. And then sebelah petang pun ada volume masuk lagi. So kita expect yang counter ni dah mula nak gerak lah setelah sekian lama dia berehat kan. So untuk confirmation kita kena tengok chart dia. Okay, kita tengok daily chart dia macam mana. So daily chart dia baru je tamat dia overbought kan, dia baru tamat overbought. So sepatutnya dia masuk oversold tapi dia reverse. Okay, dia reverse. Saya tak sure adakah dia nak sambung oversold ataupun dia dah memang dah cut dia punya bearish momentum tu, terus cut untuk jadi bullish balik. Okay, sebab nampak agak ekstrim lah candle yang hari tadi tu kan. And then volume pun quite significant. And then kalau tengok, sekiranya besok dia meneruskan momentum kenaikan, dia akan tamat dah dia punya bearish punya zone. Okay, dia akan tamat bearish punya zone lah. Kalau sekiranya besok dia meneruskan kenaikan. Kalau tuan-puan perhatikan dari sini dia dah bearish. Okay, dari sini dia dah bearish.
So itu dia punya bearish dia, sepatutnya dia kembang ke bawah macam tu. Tapi terus dia corner, okay, dia corner naik atas. Apa ni? Reversal lah, kita panggil reversal lah kan. Okay, nampak tak candle ni candle apa? Cuba jawab candle apa? Kena ada soalan lah baru tuan-puan alert sikit kan. Baru bozo kan. Okay, kalau kita ambil dua candle, itu candle apa? Kalau satu candle dia marbozu, kalau dua candle dia candle apa? Rakan-rakan dekat YouTube pun boleh jawab, tak ada masalah. Okay. Kalau dua candle, candle apa dipanggil? Sementara menunggu tuan-puan tarik tu, mungkin jari besar lambat sikit kan nak tarik kan. Saya minum air sekejap. Okay. Bullish engulfing, yes. Cantik lah dia engulf. Okay. Biasanya orang akan tengok bullish engulfing, orang akan tengok satu dua candle je macam tu kan. Sebenarnya cara nak faham, cara nak baca bullish engulfing ni bukan sampai sini je. Bukan sampai sini je dia engulf kan. Kita ambil kepanjangan, ketinggian dia punya engulfing ni. Okay, macam tu. Ambil dia punya ni. Bawah dia tu lebih kurang lah macam tu kan. So, dia punya engulfing ni, dia engulf ni. Dia engulf sini, sini ni. Dia punya engulfing tu. Ini area yang dia engulf. Faham tak? Itu kita boleh tahu power tak power dia engulf kan. Dia engulf ni semua ni. Dia makan lah kiranya kan. Macam amoeba kan. Kalau dia makan tu. Dia makan tu semua sampai sinilah. Dia punya pemakanan. Dan macam apa ni, jenazah dia pula bentuk dia ni kan. Ni kepala dia kan. Toncang dia kat situ. Tangan dia kat situ. Kaki dia ikat kat situ kan. Okay. So itu dia punya engulf dia tu kan. So quite powerful lah kalau kita tengok. Pajak pula discuss Lehon. Okay. And then kita tengok weekly pula. Okay, weekly. Weekly agak menarik juga. Sebab apa? Kalau tuan-puan tengok dekat sini dia punya oversold area. Okay. Dia dah mula rebound. Okay, dia dah mula rebound dan nak menuju ke overbought. So belum masuk overbought lagi. Jauh lagi ni perjalanan ini menaik tu kan. Perjalanan dia nak menuju ke atas tu tak sampai separuh lagi. Kalau dia meneruskan momentum kenaikan, dia akan naik lagi lah. Okay, dia akan naik lagi lah kalau dia meneruskan momentum kenaikan lah. Okay. Apa yang menariknya sebenarnya, saya pernah tengok dah Lehong ni. Lama juga saya perhatikan. Apa yang saya duk perhatikan sebenarnya, dia dari sini. Okay, dia dari sini. Dia punya bearish momentum dia dari sini. Okay, and then dia menguncup. Okay, menguncup. Sini adalah maximum bearish momentum and then dia berada dalam fasa accumulation yang agak lama. Okay, fasa accumulation yang agak lama. And then dia ada banyak candle-candle yang kita boleh cakap sebagai accumulation candle. Okay, ada beberapa lah accumulation candle yang terbentuk sebelum ini. So fasa accumulation ni sebenarnya fasa pengumpulan lah kan. Siapa kumpul tu kita wallahualam lah kan. Tapi ada pengumpulan berlaku. So apa saya duk perhatikan, dia punya monthly ni dah mula nak menguncup. Berapa cepat dia nak kuncup tu, wallahualam, kita tak tahu lagi berapa bulan lagi. Hopefully dia cepat kuncup lah. Okay. Even kalau dia naik sampai sini pun dah banyak dah tu kenaikan dia kalau monthly kan. Naik sampai sini lagi banyak lah kenaikan dia untuk monthly sebenarnya kan. Okay. Macam itulah ceritanya. Cuma weekly dia agak menarik lah. Okay, weekly dia agak menarik. Okay, kita tengok bullish kicker. Okay, macam-macam lah bullish engulfing lah nama dia. Okay, okay, kita tengok Priva pula. Priva. Saya buka satu-satu lah macam ni check kan. Senang sikit nak kaji dia kan. Kalau buka double side macam tu kan tak nampak generally apa benda yang dipaparkan. Priva kita dah discuss malam sebenarnya. Okay. Kalau tuan-puan masih ingat lah. Dia sedang dia dalam proses nak keluar daripada oversold area.
And then saya expect memang dia dah berjaya keluar lah sebab dia dah panjat ni garisan rail yang warna hijau tu kan. Okay, garisan ni saya panggil sebagai garisan oversoul. Kalau dia berjaya melepasi garisan oversoul, dia akan menaik. Okay, dia akan menaik. And then sini pun dia agak nipis lah, agak nipis. Hopefully dia tak drop lah. Kalau dia menaik dan sini pun mula menaik balik, dia punya histogram tu mula maintain berada di atas midline, hopefully dia akan meneruskan momentum menaik ke atas. And then dia akan sambung dia punya green zone tu, mengembang balik. Okay, hopefully lah macam tu kan. Kalau tuan-puan buat dia punya wave dia 1, 2, 3, 4, 5 lah sepatutnya macam tu lah. Kalau buat wave memang simple je sebenarnya kan. Sebab tu nak kena belajar betul-betul lah tentang wave. Kalau buat wave, kita dah nampak dah sebenarnya dekat mana dia nak jalan. Cumanya apa yang tak jelasnya adalah dia punya wave 4 ni berapa lama dia nak buat correction. Itu sahaja. Kalau kita dah tahu wave 4 ni lama, kita relax je lah. Okay, kita relax je. Dia akan habis, cuma kita tak tahu berapa lama dia akan habis tu. Okay. Even kalau tuan-puan yang belajar elite wave dan combinekan dengan indikator ni, sebenarnya kita boleh nampak dengan jelas. Okay. Bullish zone yang pertama adalah wave 1. Okay, bullish zone yang kedua yang panjang besar gila adalah wave 3. Okay. And then bullish zone yang ketiga adalah wave 5. Sebenarnya macam tu je kalau gunakan indikator lah. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu je sebenarnya. Okay. Sebab saya buat dia punya green zone dengan red zone ni, fokus utama adalah untuk detect dia punya wave dia sebenarnya. Okay. Kalau tuan-puan yang dah pernah follow kita punya discussion sebelum-sebelum ni, memang dah tahu dah. Cuma kita ulang-ulang balik lah untuk apa ni, supaya tak lupa lah sebenarnya kan. Sebab bila tuan-puan dah makin advance, makin belajar banyak, makin pelbagai teknik yang tuan-puan akan explore kan, sampai dah tak tahu nak pakai teknik mana satu. So better follow satu je lah. Follow je mana-mana yang tuan-puan dah terbiasa pakai. Okay. Simah masih okey lagi, tak ada masalah. Daily dia masih dalam bullish zone dan ada ni candle reversal up ni. Cumanya oversold area ni kita tak tahu dia nak tamat ke dia nak sambung. Kalau dia masih belum tamat, dia akan naik sekejap sebelum dia drop balik. Okay. Sebelum dia drop balik. Tu kena hati-hatilah. Boleh tengok gun dia. Dia dah gun merah dah kat sini, dah 40 sen. 40 sen tu adalah psychological resistance. Kalau dia tak break, dia akan drop balik lah. Okay. Okay, cuba kita tengok weekly dia macam mana. Weekly dia tak nampak kuat sangat. 3, 4 sepatutnya dia nak buat wave 5. Dah oversold, overbought. Cuma overbought dia tak tamat lagi. Okay, overbought dia tak habis lagi. Mungkin dia boleh extend sikit lagi lah. Okay, overbought dia tu. So adakah dia dah nak turun sekarang? Saya tak nampak lagi dia nak akan drop drastically. Mungkin dia akan retrace sekejap sahaja sebelum disambung untuk kenaikan untuk weekly. Cumanya daily belum ada exit segi dia lagi lah. So kalau apa ni, kalau dia tak maintain dalam oversold area, dia boleh naik sikit lagi. Cumanya kena break 40 sen dulu. Kalau tak break 40 sen, payah sikit lah nak naik. Sebab situ adalah major resistance ataupun psychological resistance kita bagi kan. Okay, and then adakah ini adalah penamat kepada green zone? Saya tak nampak dia tamat dah. Sebenarnya ini baru starting je. Okay, ini mungkin wave 1, wave 2 sekejap, and then sambung lagi wave 3 kan. Most probably macam tu lah. Okay. Okay, kita tengok Itronic pula. Okay, Itronic tadi agak menarik. Itronic tadi ada tak kat sini? So, saya nampak tadi dia chart dia agak menarik. Okay, dia ada volume masuk banyak kat sebelah sini. This area kan. Cumanya dia tak kick off yang itu bagi. Dia tak tendang. Dia tak tendang hari yang sama. So most probably ada accumulation balik. Most probably masih berlaku accumulation. Okay, dia belum nak tendang lagi. Okay, belum nak panjat lagi. So kalau tengok daily, dia dah overbought. Okay, cuma dia baru keluar daripada red zone. Most probably ada sikit lagi nak habiskan overbought area. So dia akan lepas tamat 1-2 candle lagi, mungkin nak habiskan overbought kan. Then baru dia buat retracement. Baru dia akan buat retracement, then
dia kena habiskan cycle lah. Okay, dah habis overbought, masuk oversold balik kan. So oversold balik ni saya tak expect dia akan break 175 lah. Okay. Sebab dia pun dah tamat dah red zone dia. So sepatutnya dia akan sambung je dia punya green zone dia kan. Cuma ni starting je kan. Starting je dia akan naik sikit, drop untuk buat oversold. Dia sideways sekejap, kumpul-kumpul balik, baru dia sambung kenaikkan lagi. So kalau dia maintain dalam bullish zone, then dia okey lah kan. Kalau maintain dalam bullish zone, maksudnya walaupun dia buat retracement, itu adalah temporary retracement. Okay. Sini adalah overbought area. Cuma overbought area ni dia tak akan selama-lama overbought, dia akan habis. Dan bila dia nak habis tu saya nampak macam dah tak lama, akan beberapa candle je lagi kan. And then dari situ bila habis tu baru dia akan drop. Okay. Bila dia drop ni, then dia masuk area oversold. Area oversold itulah yang kita nak tunggulah sebenarnya. Okay. Tapi kalau apa ni, tak boleh. Nanti dia akan jadi investment advice. Okay. Weekly okay. Weekly dah oversold, dah nak tamat dah oversold. Nampak tak yang titik putih tu kan? Titik putih ni adalah tanda-tanda yang very strong nak keluar daripada oversold area. Dia ada titik yang purple ni. Titik purple ni dia boleh jadi, boleh tak jadi. Tapi titik putih ni insyaAllah confirm keluarlah daripada oversold macam tu. Okay. Weekly dia menarik. Okay. Daily dia sekarang masih okay. Cuma akan drop sikit sebelum dia naik lagi. Okay. Macam tu je lah kita boleh cakap. Lain-lain tu kena cerita dalam grup VIP atau grup klien lah. Okay, Megas. Kita tengok Megasun. Tak ramai tengok dekat YouTube. Tak apa, mungkin sebab belum ramai yang tahu kan saya buat live dekat YouTube ni kan. Sebab ramai expect saya buat live dekat Facebook, tapi Facebook tak boleh access sebab kena ban sebab sokong Palestin. Sudah siapa sokong Israel? Okay. So kita live dekat YouTube lah. Okay. Okay, Megasun. Chart daily dia tak menarik sangat. Dia masih lagi dalam bearish punya sentiment. Kalau tengok dekat sini, masih bearish lah. Okay, masih bearish. Dia baru tamat je overbought. So sepatutnya dia akan jadi oversold lah lepas ni kan. Unless kalau dia tiba-tiba dia rebound kat sini. Unless lah. Kalau tiba-tiba dia rebound, dia twist kat situ, dongak balik naik atas, baru dia sambung masuk balik overbought yang baru. Tapi tak nampak macam tu lah. Okay. Kita follow yang normal wave lah. Kalau normal wave, kalau dia menurun tu, dia akan turun je lah sampai dia masuk oversold lah kan. Habis oversold baru dia panjat lah. Okay. Weekly pun tak menarik sangat lagi. Belum strong lagi lah. Okay, belum strong lagi. Walaupun dah tamat oversold, tapi tak nampak yang dia nak naik strong sebab dia masih dalam bearish punya zone. Unless kalau dia habis oversold dalam bullish zone atau permulaan bullish zone, then cantik. Macam ni tak cantik sangat. Even histogram dia pun masih kat bawah. So saya tak nampak dia ada momentum yang kuat untuk dipanjat sekarang lah. Cumanya yang dia punya positive sign dia adalah dia dah tamat oversold tu je. So macam mana? Tuan puan decide lah Okay, kita tengok Peacock. Semalam saya ingat saya ada sentuh tentang Peacock ni. Dia masih dalam bullish zone yang cantik. Masih lagi dalam strong green zone daily. Even weekly pun sama. Okay, even weekly pun sama. Dah ada exit signal ni, saya nampak dia temporary je. Dia akan retrace sekejap sebelum dia sambung naik lagi kan. Even overbought area dia baru start je ni. Baru start. So dia tak akan lah immediately tamat kan macam tu kan. At least dia akan drag lah sikit. Mungkin beberapa candle lagi dia drag. Tapi kalau beberapa candle weekly, agak lama jugalah. Maksudnya banyaklah daily punya candle yang akan berlaku. Macam tu kan.
Even dia tak touch lagi dia punya highest resistance dekat 255 kat situ kan. Ada potensi lah untuk dia touch. Okay, ada potensi untuk dia touch. Kat sini. Ada possibility dia akan touch lah. Sebab kalau tengok generally, dia punya green zone tak habis kembang lagi. Okay, 1, 2. Dia sepatutnya akan kembang lagi sebab dia tak nampak dia dah maksimum green zone dia tu. Tak ada tanda-tanda dia nak mengucup lagi kan. Itu yang saya nampak lah. Okay. Tengok schematic. Kita tengok daily dulu. Daily dia nampak tak menarik, masih belum menarik sebab daily ni dia temporary retracement lah. Okay, temporary retracement. Tapi yang bagusnya dia masih berada di atas strong support kan. Strong support kat sini, strong support kat sini. So ini temporary retracement lah. Sebab dia dah overbought. Sekejap je dia overbought, betul dia retrace kan. Dia lebih kepada accumulation lah. Kalau tengok generally nampak macam sideways ni kan. Dia tak nampak yang trend dia terlampau kuat. So generally weekly dia masih okay. Weekly dia masih okay, masih berada dalam bullish zone, tak ada strong tak ada lagi overbought yang berlaku. Last overbought kat sini, and then oversold belum ada overbought itu baru. So dia just mid halfway dia drop, halfway drop kan. 2 kali dia buat macam tu. So apa benda ni nak buat ni? Sepatutnya dia kena naik lah sebab dah habis dah oversold kat sini kan. Ada pihak yang tak nak dia naik lagi lah kot buat masa sekarang ni kan. Itulah tu. Cumanya dia berada dalam green zone weekly, so masih okey lah saya nampak. Okay. Lama dia downtrend ni dari sini down apa ni. Ini adalah maksimum dia punya bearish punya zone, and then dia sideways lama. Sideways lama ni ada something lah. Okay, sideways lama tu ada something lah. Okay, even kalau tengok monthly pun dah berada dalam channel. Okay, kalau kita buat channel ni macam ni lah, lebih kurang ni channel dia. Okay, channel menaik. So selagi mana dia maintain berada dalam channel menaik tu should be okay lah. Cuma sini tak berapa best ni, nampak macam dah mula nak tamat je overbought ni untuk monthly. So monthly kena hati-hati. Tapi monthly slow lah dia nak drop kan. Okay. Okay, kita tengok Fittest pula. Saya tengok daily dulu. Daily masih okay sebab saya nampak ni dia masih maintain dalam bullish punya zone. Dan tak ada lagi overbought area yang dah tamat. Sini oversold belum ada overbought. Sepatutnya dia akan ada overbought tapi tak ada lagi. Even candle dia pun cantik tau. Candle ni adalah candle bullish engulfing dan dia nak jadi Morningstar. Okay, dia nak jadi Morningstar. Tapi bullish engulfing. So candle agak menarik lah. Weekly baru start je green zone. So kalau baru start dia tak dia takkanlah immediately dia tamat kan. Hopefully dia retrace sekejap then dia akan naik lagi lah. Cuma kat sini agak menakutkan. Bukan menakutkan, agak curious sikit lah sebab dia dah tamat overbought kat sini. So hopefully dia tak drop terus lah. Okay. Tapi saya nampak macam dia dah mula nak sambung balik overbought tu kan. Hopefully dia sambung balik overbought lah. Weekly saya tak nampak sangat yang dia akan drop terus. Daily pun nampak masih okay. So basically generally masih okay lah. Okay. Generally masih okay lah. Okay, Penta. Kita tengok Penta. Ni dari YouTube. Penta, tengok daily dulu . Kita tengok daily dulu. Okay, Penta daily. Baru je overbought. Dia dah lama red zone. Okay, dia dah lama dari sini dia punya red zone dia. Okay, saya contohin sikit lah . So sini dia punya start bearish zone. Dia punya maximum bearish momentum kat sini. So dia dah mula menguncup. Tapi sekarang ni dah overbought. So kena tunggu dia oversold sikit lagi kat sini, then baru dia akan rebound balik. So mungkin dia akan drop sikit lagi macam tu, barulah dia akan masuk green zone. So kena tunggulah. Okay, kena tunggu. Kalau macam ni kena tunggu dia habis dia punya
apa ni red zone dia. Okay, red zone masih kuat lagi ni. Okay, red zone ni masih kuat lagi. Kalau unless ada tiba-tiba ada reversal yang menyebabkan tamat red zone dia tu, then okay. Tapi sekarang nampak dia punya overbought tu dah tamat. So bila tamat overbought dia akan jadi oversold. Itu dia punya cycle dia kan. So oversold ni dia akan drop sikit lagi. Macam tu. Hopefully dia tak drop lah. Hopefully dia akan buat sideways je lah. Okay. Dia ada dua possibility. Kalau dah nak tamat red zone ni, sama ada dia drop sikit macam tu, then tak break lah support ni, ataupun dia cuma sideways je. Dua possibility lah macam tu. Okay. Sehinggalah dia tamat red zone, then dia jadi green zone. Bila green zone barulah dia mula panjat balik. Okay, macam tu. Itu berdasarkan daily lah. Kalau tengok weekly masih strong red zone. So belum masanya lah. Belum masanya lah untuk dia reverse naik. Most probably dia nak habiskan red zone dia dululah. Overbought pun tak, oversold pun tak habis lagi. Cuma support ni agak strong lah. Kalau selagi mana dia tak break support ni, they should be okay. Cuma saya risau je. Saya risau sebab dia dah lama green zone. Lama sangat dah green zone. Sepatutnya dia akan buat correction lah. Ini green zone ini kan. Correction. Most probably mungkin kalau dia nak buat correction yang besar, dia akan drop sampai situ. Drop lagi. Itulah kena hati-hatilah kan macam ni. Cuba tengok monthly. Monthly tak berapa sedap sebab monthly dia dah mengucuk. Green zone dia dah mengucuk. Yang saya risaunya bila dia kucuk je, dia nak masuk oversold area kat sini, dia kucuk, dia akan drop sampai situ. Mungkin dalam RM3 lebih macam tu. Nampak masih apa ni, bearish pressure tu kat situ masih ada. Sini saya expect adalah maximum green zone punya momentum. So sekarang dah tamat. Okay, dah lembik dah. Momentum dia dah tak kuat. So saya punya advice, daily dah overbought, weekly pun red zone. So tuan-puan decide lah macam mana. Okay, tengok sense of. Okay, kita tengok daily dulu sense of. Daily dah mula tamat, overbought. So dia akan masuk oversold. So sepatutnya dia akan buat retracement lah untuk daily. Cuma weekly masih strong, bullish punya momentum dan tak nampak yang betul-betul kembang besar yang kita boleh cakap ini adalah maximum bullish momentum, belum ada. And then dia dah menuju ke arah overbought. Okay, dia dah menuju ke arah overbought. So kalau tiba-tiba dia dah overbought lama je, and then dia dah mula reverse ke bawah balik, then maksudnya dah tamat dah lah bullish momentum dia. So saya nampak dia tak lama dah lah akan tamat bullish momentum. Dia akan buat sekali maximum bullish momentum, then dia akan reverse. Okay. Cuma weekly okay, weekly masih strong. Daily je yang kena hati-hati lah kalau macam ni. Okay. Okay, pan teknologi. Pan teknologi ni downtrend crossing, nak drop. So dia akan test support lah. Okay, dia akan test sama ada support ini atau support ini. Dia baru nak jadi oversold ni kan. So most probably dia akan drop lagi lah kalau macam ni. Okay. Weekly pun sama lah. Sini adalah maximum bullish momentum, dah tamat dah. Then saya expect dia akan drop lah. Dah mengucuk dah ni kan, nampak kan. Jelas ni kita boleh nampak ni. Kalau tengok dekat chart je, immediately kita dah dapat detect dah sebenarnya. Sini dah maximum bullish momentum. Sini dia dah nak mengucuk. Okay. Bila kucuk dia akan masuk red zone. Tak adalah sampai sini, tapi itu just lukis-lukis je. Okay. Most probably lah. Okay, macam tu lah. Okay. PRG pun, PRG dah sentuh dah tadi, awal-awal tadi.
Okay. Tengok perdana pula. Perdana okey tak ni? Macam tak menarik je. Perdana chart dia pun macam tak power lah chart dia. Tengok weekly dia lah. Weekly okey sikit nampak sebab weekly masih sideway lama. Tak tahulah bila masa dia nak tamatnya sebab lama sangat dah ni sideway dia ni kan. So kalau tuan-puan sanggup tunggu habis accumulation phase tu, tunggu je lah. Lama dia punya accumulation phase ni. Kan berapa lama ni kan. Bila dia nak tamat ni, kita pun tak tahu bila dia nak tamat. Dia oversold, overbought, oversold, overbought, oversold, overbought, tak keluar-keluar juga accumulation phase tu. So itulah. Jenuh lah Tapi once dia dah keluar accumulation phase, laju. Cuma kita tak tahulah bila kan. Macam tu je. Kita tahu dia dalam accumulation phase dan kita tahu dia akan tamat accumulation phase. Cuma kita tak tahu bila dia akan apa ni. Okay lah. Okay, kita tengok SF Force. Baru start je red zone untuk daily. Okay, so jauh lagi lah dia nak drop. And then weekly pun baru je menguncup untuk green zone. So saya expect dia akan drop lagi lah. Okay, saya expect dia akan drop lagi. SM cap kita dah komen tadi. Kita tengok JCY. Dah ada lukisan dah JCY. Okay, JCY dalam wave 4. So kena tunggu wave 4 tamat. Sepatutnya dah tak lama dah. Okay. Sebab dia dah lama oversold ni kan. Dah masuk overbought sikit tapi tak habis. Sikit sangat overbought dia. Then saya tak expect dia akan masuk oversold yang barulah. So sepatutnya dia akan buat lagi sekali overbought lah. Okay. Okay. Hopefully dia cepatlah kuncup dia punya red zone ni. Okay. Itu weekly. Daily nak retest dulu. Daily nak retrace sikit lagi. Okay, dia nak retrace sikit lagi. So dia akan test lah. Mungkin dia akan test support ini atau support ini. Ada dua lah possibility kan. Cumanya daily ni dia tak habis drop lagi. So dia kena masuk area oversold dulu. Habiskan area oversold then baru rebound. So maksudnya untuk weekly ni dia kena drop sikit lagi lah. Dia kena drop sikit lagi dah untuk weekly. So daily tak habis drop lagi. Okay, kita tengok DNO je DNO ni dekat YouTube ni. Okay, saya tengok daily dulu. Daily dah lama overbought. So saya expect dah tamat ni. Okay, dah lama sangat dah ni overbought ni. So kalau sekiranya betul-betul lah dia tamat overbought ni, dia akan retrace lah. Okay, dia akan retrace masuk red zone. Tengok weekly. Weekly lain ceritanya. Daily lain ceritanya. Weekly cerita dia baru tamat oversold. So dia nak menuju ke overbought. And then histogram pun masih cantik lagi ke atas midline. And then adakah dia dah tamat maximum bullish punya zone? Saya tak sure. Tapi nampak gayanya belum maximum lagi. Dia kena break support ini. Dia kena break resistance inilah. Okay, kena break resistance tu dekat RM5 tu. RM5 lebih tu kan. Kena break yang tu baru dia akan meneruskan uptrend dia lah. Okay. Kalau tak break ni dia akan retrace lagi. Okay. Tapi masih strong uptrend kalau macam ni kan. Volume mengecil. Okay, volume mengecil. Tak banyak komen lah DNO. Weekly dia masih okay. Masih strong. Cuma possibility tu adalah. Okay. Okay, kita tengok MMAG. Apa benda dia buat ni. Generally masih strong bearish lah. Okay, daily dia masih strong bearish. Weekly pun masih strong bearish. So, kalau nampak macam ni, dia terjun tak berhenti je. Okay, dia terjun tak berhenti lagi lah. Okay, dia tak nak berhenti lagi lah penerjunan dia tu. Okay.
Okay. Cash. Cash ni saya pernah komen sebelum ni. Ahli-ahli grup VIP tahu dah sebenarnya. Okay. Daily nak retrace dulu. Sebab dia dah overbought. Dah tamat dah overbought dia. Dia akan retrace dululah. Okay. So weekly macam mana? Weekly masih strong. Dalam bullish zone. Belum ada overbought lagi. So daily retrace sikit. Cuma weekly masih maintain. High chances dia terus green zone dia belum kembang yang betul-betul kembang lagi ni untuk green zone. Belum ada lagi yang kita boleh cakap maximum bullish momentum belum ada. Okay, belum ada. So most probably sambung. Okay. Okay, hash. Okay, kita tengok daily dulu. Daily nak drop ni, nak drop lagi. Okay, nampak ni, nak drop lagi. Dia nak buat oversold ni. Okay, weekly pun dah bearish engulfing dah. Okay, so most probably dia akan buat retracement dululah, beberapa candle dulu. Okay, tapi saya tak nampak dia akan drop jauh ke bawah. So mungkin dia akan sambung sikit lagi overbought, sikit lagi, sideways je sikit lagi overbought. Mungkin dia reverse dulu ke tak, tapi tak tahu. Kalau dah ada apa ni, tanda-tanda macam ni, agak strong dia punya bearish momentum ni. So kita expect, kita letak worst scenario lah, worst case scenario dia akan drop banyak candle. Okay, at least sampai situ ke macam tu lah. Okay. Macam mana nak tahu correction sementara sebelum dia buat kenaikan? Kita kena compare dua time frame. Kalau time frame weekly masih strong bullish, tapi weekly daily dia buat retracement, itu sementara lah sebab dia akan follow yang weekly punya bullish momentum tu. Okay. Posted tadi saya ada cakap dekat Ali Group, kena hati-hati kan, tersangkut kat puncak karangan. Nanya kan. Cumanya kalau tengok daily, okey lagi sebab dia tak ada apa-apa tanda-tanda dia nak tamat lagi. Momentum dia ni masih agak strong, belum ada overbought lagi. Candle pun okey lagi. Basically masih okey lah. Momentum pun masih menaik lagi. Weekly pun quite strong. Sebab apa? Tengok kalau kita tengok weekly dia, bila last dia bullish? Lama sangat dah kan. Sini last dia bullish ni kat sini. Contohin sikit lah. Ni macam budak-budak baru dapat toy. Okay, baru dapat permainan lah. Ini dia punya bullish yang last. Dah lama dulu. And then dari situ dia bearish. Okay, manjang dia bearish. Manjang. Okay, lepas tu tamat. Okay, tamat. Bearish. So, happy tak? Kalau tiba-tiba dah lama, sekian lama, dia belum tiba-tiba tamat dia punya fasa penderitaan dia. So, sepatutnya happy lah kat sini kan. Apa ni, cat ni lah kan. Sepatutnya cat ni akan happy lah sebab dia dah lama bearish, tiba-tiba pula dia jadi bullish. So sepatutnya cat itu happy lah. Okay. So tuan-tuan happy tak? So dia belum ada tanda-tanda overbought lagi. Sini pun dah lama oversold. Sini pun dah lama oversold. Sini overbought sikit lah. Sini yang ni tak significant. Okay. Break 80 sen, high chances sambung lagi. Okay. And then sekarang dia dah berada di atas EMA 50. Dia very strong lah. Okay, kalau macam ni very strong lah. Okay, so kita tengok daily. Eversafe. Eversafe. Nak masuk oversold, so akan drop lagi. Weekly pun strong bearish, so sepatutnya dia akan drop lah. Sepatutnya dia akan drop dululah. Okay, kalau macam ni. Tapi walaupun dia drop ni, saya tak expect dia akan drop betul bawah sampai sini tak. At least paruh daripada sini ke dia akan drop. And then dia sambung lagi lah. Sekejap kita tengok monthly lah. Monthly dia menarik. Eversafe ni monthly dia menarik. Ini pun satu jugalah kalau tuan-puan perasan ni. Ini boleh apa ni? Kita boleh expect
macam mana nak cakap peluang lah boleh expect ada peluang lah. Sebab apa? Kalau let's say lah kalau tuan-puan buat macam ni. So sekarang ni sini adalah morning star. Sini adalah engulfing dah kan. Sini engulfing. Sini pun engulfing yang previous candle. Volume pun dah makin cantik. Volume sekarang dah lebih tinggi daripada volume sebelum itu. Okay, saya buat garisan ni. Okay, ini kita tengok yearly chart. Okay. High chances lah. High chances untuk yearly chart lah. Cumanya yearly chart lah. Kalau tuan-puan sanggup jadi investor, ada peluang lah kat situ. Ini adalah percubaan dia break. Okay, percubaan dia break. Sekarang dalam green zone. So dia dah lama kita expect sebab kita tak nampak red zone dia sebelum ni start dia dekat mana kan. So, kita tak nampak red zone dia start kat mana, tapi kita nampak red zone dia tamat kat situ. Itu dia tamat kat situ. Sekarang dia dah jadi green zone. So green zone 1 2 3 4 5. Okeylah sampai di situ. Okey. Okay, last 2 chart and then kita bersurai. So saya dah cuba sedaya mungkin untuk tak share benda-benda penting, investment advice dan sebagainya. Okay, tuan-puan jangan tanya soalan macam-macam . Okay, kita takut tersyasyul. Okay, tak nampak menarik sangatlah Syscop. Daily ni pun dah overbought dah ni nak retrace. Weekly okey lagi sebab dia masih lagi dalam fasa oversold. Sepatutnya dia menaik lah. Okay, sepatutnya dia menaik lah sebab masih oversold. So belum overbought lagi. So ada lah peluang untuk dia jadi overbought lah lepas ni. Chart weekly untuk long term. Yelah weekly kot. Seminggu-seminggu long term lah tu kan. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu dah sebulan. Macam tu lah. Okay. Daily pun boleh untuk long term tapi better tengok weekly lah. Weekly lebih strong kan. Especially kalau nak tengok trend, nak tengok support, resistance, nak tengok zone bullish ke bearish. Weekly memang rujukan utama lah. Okay. Okay, kita tengok Sanichi Kudo. Sanichi weekly bearish zone daily. Okay, daily bearish zone dah tamat overbought. Dah berada pada support. Adakah dia akan break support? Soalan tu. Cuba jawab. Nak break support ke tak? Kalau dia break support, larilah. Okay. Dia akan drop lagi. Kalau dia break support lah. Okay. Weekly pun strong bearish zone. So tak ada harapan lagi sini . Okay, last. Tak ada soalan dah lepas ni. Okay. Okay, ada baru masuk, kita dah nak tamat ni. Tengok recording lah nanti. Okay, Sasbadi. Daily masih okay. Belum ada overbought. Masih strong green zone. Sini dia punya resistance paling tinggi 30%. Histogram masih berada atas zero. So masih bullish. Weekly belum ada overbought dan belum juga menuju oversold. Histogram masih berada atas zero. Masih berada dalam strong green zone. Belum ada tanda-tanda yang dia nak tamat green zone. So adakah ini maximum bullish momentum? Saya tengok belum. Sebab apa? Tengok Sasbadi. Sama dengan apa tadi? Boosted. Okay. Okay, kita buat macam ni. Ini last jangan tanya soalan lain dah. Okay. Ni. Sampai sini dia punya bearish. Okay, tungtang bearish. Okay, bearish lagi. Sampai situ baru dia masuk green zone. So, adakah ini maksimum dah? Saya tak nampak lah yang dia dah maksimum. So, baru start je pun. So, ini consider macam kepala dia lah kepala. Then body, lepas tu ekor, macam tu lah lebih kurang. So tuan-puan decide lah macam mana kan.
Okey, sampai situ dahulu. So besok hari apa? Besok saya kena berehat jugalah. Besok saya berehat satu hari. And then baru kita akan start uh, live untuk VIP group dan group klien. Okay. Okay, so sebelum itu disebabkan ini adalah open kepada public, siapa-siapa yang nak masuk group klien kena buka akaun CDS dulu under saya, then barulah boleh join group klien. Dalam group klien barulah sekiranya tuan pun nak upgrade lagi pergi group VIP untuk belajar lebih detail dan lebih sistematik dan mendapat group support yang lebih macam mana, komprehensif. Barulah daripada group klien upgrade ke group VIP. Okay. Nak jadi group klien CDS hanya perlu buka akaun CDS sahaja, tak ada apa-apa syarat apa semua, tak ada syarat lain, tak ada bayaran apa-apa, just bayar untuk buka akaun CDS je lah. Tapi untuk jadi group VIP ada charge lah, tak boleh lah bagi free kan, sebab saya bagi indicator, saya bagi video syllabus dan sebagainya. Tuan-puan banyak sangat akan belajar dalam tu. Okay, so sampai di situ dahulu. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Kita pun dah 10.40 dah. InsyaAllah kita cari masa sesi lain untuk kita discuss lagi. Okay, hopefully kita boleh meneruskanlah discussion ini tanpa ada apa-apa masalah lah dengan SC ke, dengan M+ ke dan sebagainya. Sebab seboleh mungkin saya tak nak breach lah apa yang telah menjadi peraturan SC kan. So kalau boleh kita hanya pergi setakat yang kita boleh pergilah dengan cara yang selamat. Okay, kita nak play safe lah. Okay, saya selamat, tuan-puan selamat. Okay, so sampai di situ dahulu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.